Assalamualaikum. Macam ni? Tak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi saudara pimpinan kepada masjid Kota Kemuning, Shah Alam ini. Kota Kemuning di bawah Shah Alam kan? Shah Alam yang baru diresmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Alhamdulillah, yang sergam indah. Ini kali yang kedua saya datang kemari, tuan, insyaAllah. Dan kepada seluruh teman-teman pembangun kepada masjid, penimam, pembilang, dan seluruh kegiatan puasanya, tuan-tuan dan hadirat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita hari ini masuk hari yang ke-20. 21 ke 20? 20. Saya tadi agak sikit bergegas daripada pandan mewah memimpin qiyamul lail. Kita buat tadi sembahyang tasbih, kita buat sembahyang taubat. Saya bermunajat sekitar 12-13 minit tadi. Isi kandungan munajat saya, mari kita buat perjanjian dengan Allah pagi ini. Apa perjanjiannya? Kami mesti jadi ahli syurga, isteri kami ahli syurga, suami kami ahli syurga, anak lelaki kami ahli syurga, anak perempuan kami ahli syurga, adik abang kakak kami ahli syurga. Khususnya mak ayah yang kita sayang, yang kita kasih, yang kita cinta, di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi message saya pagi tadi. Saudara, 2 malam yang lepas saya membuat memimpin qiyamul lail di Jalan Kebun. Dekat Jalan Kebun tak jauh dari sini kan? Dalam 20 minit, 25 minit Jalan Kebun. Urut serupa. Dan di situ dalam munajat saya dalam 12-15 minit, saya tumpukan kepada anak-anak muda kita. Mari kita pujuk anak kita, muda kita. Mari kita lambai anak muda kita. Mari kita masukkan satu kenyataan hidup dalam hati anak-anak kita. Mari kita panggil anak-anak kita. Mari kita seru anak-anak kita. Supaya anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang boleh mengkhidmati mak bapak. Daripada awal, mak bapak sihat dikhidmati, mak bapak sakit dikhidmati, mak bapak dalam nazar dikhidmati, mak bapak terbujur menjadi jenazah dikhidmati, mak bapak berada di alam barzakh dikhidmati, mak bapak berada bersamanya di padang mahsyar pun dikhidmati. Saudara nak cari mana anak-anak ini? Saya tak nampak anak-anak ini ada seorang ke satu berdua. Di mana anak-anak kita, tuan-tuan? At least, tuan-tuan, there is a representative here. We got 2 there, you know. But some most that I went in,
Tak ada seorang pun anak-anak muda. Tak ada seorang pun. Anak muda yang berumur 13 tahun setelah ambil balik sampai 20 tahun. Where are they? Kalau mereka tidak datang ke masjid, ke surau dalam bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan, bulan yang lain, bapa dia pun tak menjelma, jadi anak pun tidak menjelma. Apa nak jadi keluarga kita? Apa nak jadi keluarga besar kita? Apa nak jadi masyarakat kita? Dan apa nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita boleh bina pencakar langit. Kita boleh bina tu menara merdeka 118 tingkat. Tapi saudara, itu untuk didaki oleh insan di dunia. Sudahkah kita bina jembatan ke syurga? Sudahkah kita membina tahun depan pencakar langit ke syurga? Sudahkah kita membina menara-menara iman untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala di rumah kita, dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita, dalam society kita? Inilah persoalannya pagi ini. Nak cerita mengenai mati mengucap la ilaha illallah, mati Rasul Khatimah. Tadi tuan-tuan, imam yang imamkan kita namanya Dr. Amin. Dr. Amin setiap Ramadan dia datang ke Malaysia. Saya kenal dah 10 tahun. Tadi tuan-tuan, contoh tadi, sama-sama saya qiyamul lail. Tuan-tuan, dia tak tidur malam tuan-tuan. Saya bangun tidur tadi dalam pukul 1:30, bangun tuan-tuan nak buang air. Dia dengan Quran dia tuan-tuan. Saya bangun lagi tidur tuan-tuan, dan pukul 3:45 dia lagi sujud. Ibadah Allah. Ni Dr. Amin. Tuan-tuan dapat dia imamkan kita tadi. Dia hafaz Quran. 14 tahun dia belajar di Saudi. Doktorate pengkhususan dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, tiap-tiap Ramadan dia datang. Saya bawa dia ke masjid ke surau. Dia adalah orang yang bertanggungjawab kepada satu madrasah di Karachi. Ada 300-400 orang khusus anak yatim dan golongan fakir, bukan miskin. Fakir is lower than miskin. Fakir is more than downtrodden as compared to the miskin. Fakir is more underserved as compared to miskin. Jadi dia nak hidupkan madrasah dia. Datang keluar daripada Karachi setiap Ramadan. Saya bawa dia. Saudara, kalau apa-apa tuan-tuan, bolehlah dengan semangat menginfak dalam Ramadan. Salah satu ingredient Ramadan, tuan buka dalam hadis apa pun, dalam Al-Quran apa, ayat apa pun, infak mesti ada dalam Ramadan. Infak. Nabi Muhammad SAW manusia yang segera menginfak, segera bersedekah, segera menderma. Dalam bulan Ramadan dikatakan seperti ribut lajunya Nabi memberikan sesuatu apa yang bagi dia ada untuk mengurangkan penderitaan kaum miskin, anak yatim dan sebagainya. Bolehlah tuan-tuan nanti insyaAllah jumpa terus kepada Dr. Amin selepas kuliah nanti insyaAllah. Saudara mati sekalian, pagi ini saya nak bawa saya renung-renung sikit. Saya punya first perceptions, make it a hypothesis, bahawa saya Hasan Ali has not been fair terhadap Ramadan. Have I done justice to Ramadan all my life? Have I treated Ramadan fairly and squarely all over my life? Have I practiced Ramadan as what was practiced by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the companions? Inilah soalan-soalan yang tetap kena jawab. Pasal Hasan Ali tak lakukan Ramadan, puasa seperti mana Nabi dan para sahabat, tidak mengikut yang sepatutnya, tidak mengikut jadualnya, tidak mengikut cara-caranya, metodenya, tidak mengikut cara modus operandi-nya. Maka Hasan Ali macam Hasan Ali. Umur saya sekarang ni 76 tahun. Kalau saya berpuasa umur 13 tahun. Selepas saya akil balik, I have been fasting for the past 63 years. 63 years. Have they changed my character?
Has Ramadan changed my character? Has Ramadan changed my perception over Islam? Inilah persoalannya. Hasan Ali dah berpuasa 63 tahun. Tapi di rumah, masa muka dengan isteri, masa muka dengan isteri juga. Sampai isteri saya tuan-tuan agak-agaknya, bilalah orang tua ni nak manis muka. Padahal saya dah berpuasa 63 tahun. 63 tahun saya berpuasa. Saudara, saya memegang jawatan yang hebat. Ruang-peluang banyak. Rasuah juga. Rasuah juga. Puasa juga. Rasuah juga. Saudara, 63 tahun saya berpuasa. Tapi saudara, cari ilmu agama tidak, cari agama tidak, cari ilmu agama tidak. Padahal komponen puasa ni antaranya ialah understanding of religion. That is ingredient number one for you to get your puasa accepted by God. It has to be based on knowledge seeking, in particular about the practicing of Ramadan. Saudara, Hasan Ali puasa juga, tapi menipu juga. Hasan Ali puasa juga. Bapak ditinggalkan harta, tuan-tuan bergaduh adik-beradik. Tuan-tuan kan tengok dalam sama dia dalam Facebook, anak-anak bergaduh, su orang itu, su orang ini. Tuan-tuan tengok tak? Orang Islam ni mati meninggalkan harta. Dia berada di kubur di alam barzah. Anak-anak yang ditinggalkan, they keep suing each other. The children suing the mother. The mother suing the mother-in-law. Kalau saudara tinggalkan kepada anak millions, hundreds of thousands, anak yang tak datang ke masjid Kota Kemuning, anak yang tak duduk majlis ilmu, anak yang tak buka Al-Quran, anak yang tak hormat mak bapa, forget it, tuan-tuan, forget it. I must tell you, forget it. Inilah yang kita nak bincang. Yang kita nak bincang, tuan-tuan, ialah Ramadan. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, apa dia sifat Ramadan? Ramadan penghulu segala bulan. Sayyid syuhur, penghulu segala bulan, penghulu. Of all the 12 bulan, Ramadan that at the peak of all those months. Nombor 2, Ramadan, perkara sunat yang sedang dilakukan diganjari dengan fardu. Masya Allah, tuan-tuan. Balik ini ketuk pintu, Assalamualaikum, itu sunat. Tapi malaikat tulis itu ganjaran fardu. Fardu yang sedang dilakukan diganda 70 kali fardu. Saudara datang tadi subuh sembahyang bersama dengan di belakang Dr. Amin. Takbirnya 70 kali ganda. Doa iftitahnya 70 kali ganda. Selawatnya 70 kali ganda. Tahiyatnya 70 kali ganda. Aminnya 70 kali ganda. Mana anak kita nak sambut itu? Mana anak remaja kita nak sambut itu? Mana anak dara kita nak sambut itu? Mana anak teruna kita nak sambut itu? Ramadan ni, Ramadan juga, tuan-tuan dan puan. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup setutup-tutupnya. Ya Allah, tuan-tuan. Saudara, ada satu hadis mengatakan, As-salatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tausul kabair. Antara salat dengan salat penghapus dosa. Antara Jumat dengan Jumat penghapus dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa. Saudara, Hasan Ali dah berpuasa 63 tahun. Am I assured? Do I know, at least at the first level, God has forgiven all my sins? Saudara,
Tadi saya baca di awal-awal tadi, awaluhu rahmah. Ramadan ini tuan-tuan, cirinya awal 10 hari yang pertama itu rahmat. Apa rahmatnya? Tadi kita bersahur bersama isteri. Anak perempuan datang tolong mak dia didudukkan atas kursi, yang lain semua 2 orang anak perempuan buat. Panaskan nasi anak perempuan, panaskan kuah anak perempuan, panaskan kari anak perempuan. Anak laki-laki yang 1 orang tuan, anak-anak nombor 2 bongsu, letak pinggan elok-elok susun, letak cawan, lapik cawan. Untuk mak dan ayah, istimewa cawannya, istimewa pinggannya, sendukkan nasi ke dalam pinggan. Saudara, itu rahmat. Berapa orang keluarga yang begitu pagi ini masa sahur, tuan-tuan beritahu saya. Mak yang berumur 67 tahun itulah yang bangun pagi, yang kejutkan anak, yang susut pinggan, yang taruh nasi dalam pinggan, yang taruh nasi dalam pinggan tambah. Dan anak perempuan kita ambil pinggan yang dah kotor masuk dalam segi, terus masuk bilik tidur. Mak 67 tahun itulah cuci pinggan-pinggan itu. Ramadan ini, Ramadan ini. Itulah anak kita, itulah anak saya. Padahal bapaknya sudah melalui proses Ramadan, emaknya sudah melalui proses Ramadan, dia orang sendiri pun sudah melalui proses Ramadan. Tetapi kenapa jadi begitu? Satu hadis Nabi Muhammad SAW, salah satu ciri akhir zaman, di mana anak-anak memperhambakan ibu-ibu mereka. Takkan memperhambakan ibu kita, tuan-tuan? Kita pergi kerja, anak perempuan, tuan-tuan, anak perempuan yang bekerja pergi kerja, tuan-tuan, masuk bilik dia, bersepah. Seluar dalam pun dia tak mampu nak letak seluar dalam, disangkutkan. Seluar dalam kat situ, tuan-tuan. Baju dalam kat tepi tu. Itu anak kita. Orang tua 67 tahun lah bongkok-bongkok tengok sapu yang mana sapu dalam bilik anak dia. Cuci bilik air anak dia. Tuan-tuan cuba pencen kan. Mak cuci bilik air anak. Inilah kesan daripada Ramadan 30 tahun, 40 tahun yang kita buat. Pasal apa jadi begitu? Pasal apa dia jadi begitu, tuan-tuan? Pasal apa? Pasal Ramadan selamanya 63 tahun bagi saya. Ramadan is practiced not as ibadah, rather it is practiced as an adat. Adat versus ibadat. Apa dia puasa adat? Puasa adat, puasa juga. Culas sembahyang juga. Puasa juga. Tak buka Quran juga. Puasa juga. Tak baca Quran juga. Puasa juga. Tak ke masjid juga. Puasa juga. Tak sahur juga. Puasa juga. Buka saja puasa, terus ambil rukuk juga. Puasa juga, mengumpat juga. Puasa juga, membawang juga. Itulah puasa kita. So what is the outcome of such a fasting? Apa outcome-nya? Outcome-nya sebagaimana yang saya dah sebutkan tadi. Sebab puasa itu adat. Bapak berpuasa dulu, kita berpuasa. Tengok nenek berpuasa, kita berpuasa. Tapi saya nak bagi tahu, nombor 1, puan-puan dan tuan-tuan, sebelum Ramadan yang baru-baru ni, tuan-tuan bagi tahu tak anak isteri, kumpulkan mereka dalam masa 15 minit, bagi tahu sebelum datang Ramadan, what is Ramadan? What is the philosophy of Ramadan? What is the intrinsic character of Ramadan? What the extrinsic factor of Ramadan? How Ramadan affects our character? Semuanya, tuan-tuan. What are the things required for us, to practice Ramadan? Daripada mula sahur sampai berbuka puasa. Apa benda yang tak boleh buat dalam Ramadan? Apa yang makruh dalam Ramadan? Apa yang sunat dalam Ramadan? Apa yang afdal dalam Ramadan? Tuan-tuan dah terang kepada anak? Tell me. You just give the answer by yourself, tuan-tuan. Did I tell my children? Did I tell my wife? Did I have a session before the coming of Ramadan? Telling my family members about those things which I've just mentioned, tentang basic ingredients, particulars tentang Ramadan.
Saudara, akhirnya kita puasa macam tu, tak tahu pun. Anak kita tak pernah baca daripada kulit ke kulit, punya banyak buku. Selain daripada Al-Quran, tetap pergi library. Selain daripada Al-Quran, yang paling banyak buku tentang Ramadan, macam-macam. Dan Ramadan, tuan-tuan, yang saya dah pernah tengok di Chicago masa saya belajar dulu, University of Chicago, library antara yang besar dalam dunia, tuan-tuan, tentang Ramadan, tentang Quran, satu section khas, satu bangunan khas tentang Al-Quran. Itu negeri kafir itu. Yang mana anak kita baca? Yang mana tuan-tuan baca cerita Ramadan ni? Ustaz-ustaz datang nak cerita tentang Ramadan, tentang mesti punya tajuknya ialah Ramadan. Beberapa malam yang lepas tajuknya ialah Nuzulul Quran. Anak dara kita hadir dalam Nuzulul Quran. Do they know what Nuzulul Quran is all about? Anak perempuan dan lelaki kita hadir dalam Nuzulul Quran. Saudara, Quran, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dan tuan-tuan ikut ulama, ini ulama menggariskan dalam bulan Ramadan, kalau kita tak ikut jalur ini, artinya as far as Quran goes, Ramadan itu adalah Ramadan adat, bukan ibadat. Pertama, wajib baca Quran. Saudara, wajib baca Quran. Saya haraplah tuan-tuan dan puan, afdal ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling afdal bagi umatku ialah membaca Al-Quran. Saudara, pagi tadi tuan-tuan dengar di rumah saudara baca Quran. Rumah kita ada 5 bilik. Yang pertama pagi tadi baca Quran. Bilik yang kedua terdengar bacaan Al-Quran. Master bedroom kita dengan isteri. Was Quran read this morning? Did you hear your wife reading Quran this morning after sahur? Tuan-tuan, saya bagi these are the questions, snapshots of questions saya bagi. Sebab saya nak bezakan puasa adat dengan puasa ibadat. Saudara-saudara, saya nak, tuan-tuan dan puan, tarawih tuan-tuan. Kebanyakan, saya tak tahu masjid ini, macam masjid baru ni mungkin lain, tuan-tuan. Kebanyakan masjid tinggal 50% saja yang datang, tuan-tuan. Tinggal 50%. Tinggal 50%. Some masjid, some surah, even worse. Not even 50% now. Left, not even 50%. Where are those people going? Di mana mereka? Tuan-tuan, kalau kita hanya berpuasa datang ke masjid, tarawih, gemuk bilangannya dalam minggu pertama, minggu kedua, itu adat. Tapi Nabi Muhammad SAW makin akhir makin kuat, makin akhir makin intens, makin akhir makin bergaya, makin akhir makin serius, makin akhir makin mereka memberikan segala-gala yang ada, kekuatan yang ada pada mereka untuk ditumpahkan kepada Ramadan. Contoh, ini saya buat tuan-tuan dengan Dr. Amin. Tiap tahun 10 malam yang terakhir kita tidak di rumah, kita iktikaf di masjid. Nabi dan para sahabat 10 malam yang terakhir Nabi iktikaf. Tak balik-balik tuan-tuan, tak balik-balik. 10 malam 10 hari Nabi iktikaf. Abu Bakar Siddiq iktikaf, Umar bin Khattab iktikaf, Utsman bin Affan iktikaf, Ali karramallahu wajhahu iktikaf, Zaid bin Sabit iktikaf, Abdullah bin Umar iktikaf, Abdullah bin Mas'ud iktikaf. Semua iktikaf. Macam mana teman-teman di Kota Kemuning? Nah, itu yang tak ada di Malaysia. Tapi mula-mula nak ada sekarang. Tapi tak ada. Masjid yang besar, yang cantik, lebih besar, lebih cantik daripada sini tuan-tuan. Mana kosong? 10 Ramadan lagi kosong. Lagi kosong. Itulah puasa adat. Tetapi Nabi puasa ibadat. Cerita yang tuan-tuan buka dalam cerita Nabi, ya. Sahabat bila 10 Ramadan ni, sahabat-sahabat berpindah daripada rumah ke masjid. Semua di masjid. Hingga kan ada sahabat tuan-tuan ikat rambut dia. Ini cerita dia ikat rambut pada tiang-tiang tu, diikat rambut, ikat rambut. Pasal diorang tuan-tuan dan puan, macam Sayyidina Osman sembahyang berseorangan dalam bulan Ramadan ni, khatam ada riwayat mengatakan 2 kali khatam, 30 juzuk, 60 juzuk. Sayyidina Osman. Jadi sahabat-sahabat ni ikat rambut,
Bila dia tersengguk macam itu, sakit dengan ikatan tu, terbuka mata. Begitulah mereka, saudara. Dan siangnya peperangan Badar dalam bulan Ramadan. Suhu bukan 38. Ini 38 semua dah mengeluh. Saya pun mengeluh ni. 38. Kan? Cucu perempuan saya kena heat stroke. Ni. Tapi mereka berperang tentang peperangan Badar 40 darjah Celsius, 47 darjah Celsius. Puasa. Itulah puasa ibadah. Kita puasa adat Hasan Ali 63 tahun, puasa adat. Sayang tentang saya. Dan saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, yang disebut tadi awwaluhu rahmah. Pertengahannya adalah pengampunan. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya pengampunan. Ni dosa banyak ni, dosa Hasan Ali ni, Allah. Saya dah bersyarat 45 tahun tuan-tuan. Saya duduk macam ni dengan podium macam ni tuan-tuan, dengan rostra macam ni 45 tahun. Tapi dosa banyak. Dosa dengan Allah banyak, dosa dengan Rasul banyak, dosa dengan isteri banyak, dosa dengan anak banyak, dosa dengan mak ayah banyak, dosa dengan mertua banyak, dosa dengan ipar banyak, dosa di tempat kerja banyak, dosa dulu jadi ahli parlimen banyak, dosa jadi tuan-tuan ya, senior esko kerajaan negeri Selangor, jaga agama, jaga infrastruktur, banyak dosa. Banyak. Sebagai pegawai takbir diplomatik PTD, saya menjadi itu DO Kuala Selangor, banyak dosa. Adakah saya mohon ampun kepada Allah? Dan khususnya tentukan sujud di depan Allah. Sujud sesujud-sujudnya, melilit air mata, banjir di tempat sujud. Terutamanya dalam minggu yang ke-10, 10 malam 10 hari yang kedua, yang disebut wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah pengampunan Allah. Dan sekarang tuan-tuan akan masuk daripada hari yang pertama, hari yang kedua dan sekarang ni. Apa dia? Wa akhiruhu atqu minan nar. 10 yang terakhir kita dibebaskan daripada api neraka. 10 hari yang terakhir tuan-tuan dibebaskan daripada api neraka. Api neraka. Nah, how that neraka got into our minds? How that particular neraka, perkataan neraka got into our heart? Are we scared of neraka? Apa rasa tentang neraka? Bila orang sebut neraka, ahlun nar. Saudara, ahli neraka. Sebagai ayah, tuan-tuan pernah cerita tak dengan anak dan isteri apa dia neraka? Kena buat tuan-tuan, kena buat ni. Buka buku, cari, Google, tengok apa neraka. Have a session with your children, have a session with the whole family, telling them what neraka is all about. Kalau tidak, siapa nak bagi tahu tuan-tuan? Dia tak pergi masjid, ustaz tak bagi tahu dia tak bagi tahu ustaz. Bila anak kita nak tahu tentang neraka? Opposite of neraka is syurga. Saudara, macam mana kalau anak kita dah sampai umur, dah kahwin dah 26 tahun kahwin pula, suami dia pun tak pernah dengar cerita pada mak bapak cerita neraka. Kita serahkan anak perempuan kepada apa orang yang begitu, tuan-tuan dan puan. Dia tak pernah cerita dengan bapak dia neraka. Anak kita pun bapak dia tak pernah cerita neraka. Bertemulah orang yang tak faham neraka dengan tak faham neraka. Macam mana, tuan-tuan dan puan? Anak dia macam mana? Inilah yang kita kena lihat, tuan-tuan. Minta maaf. Saya bukan nak cari-cari salah, tak ada. Ini amalan yang saya dah tengok. Saya buat survey. Saya dah tulis 43 buah buku, tuan-tuan. 43 buah buku. Sebagai daripada buku banyak menyentuh persoalan-persoalan ini. Sebab saya dah buat survey dah, all my life. Tak ada. Sembahyang misalnya, Dr. Fadilah Kamsah kata, tuan-tuan, berapa banyak? Kebanyakan orang Islam di Malaysia tak jaga sembahyang, bilangannya 80 ke 90% tak jaga sembahyang. Macam mana, tuan-tuan? 80-90% tak jaga sembahyang. Macam mana? Saya ingat satu masa dulu saya forum dengan almarhum Datuk Ismail Kamus. Dulu saya pengurusi Forum Perdana Islam 6 tahun, tuan-tuan. Siapa yang ahli panel saya?
Semua dah jadi, Allah yarham dah. Harun Din, Hasan Din, Ismail Kamus, Hashim Yahya, dan satu orang yang paling saya hormati sampai sekarang ni tuan-tuan. Kalau ada saya perlu saya cium dia tuan-tuan. Nama dia bekas Menteri Besar, bekas Mufti Kerajaan Islam, Datuk Ishak Bahru. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, Datuk Ishak Bahru. Hebat manusia ni tuan-tuan, hebat. Saya pergi melawat Rusia dan negeri-negeri yang di bawah takluk Rusia satu masa 11 hari tuan-tuan. Saya tidur satu bilik dengan Datuk Ishak Bahru 11 hari tuan-tuan. Saya boleh cerita satu hari lah. Tengok perangai, tengok kelakuan dia, tengok amalan dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suka juga dengan Dr. Amin. Malam tadi saya tidur dengan dia tuan-tuan. Di surau pandai mewah. Saya boleh tidur kat rumah. Rumah saya jauh lebih selesa. Tapi saya tidur kat sana. Tidur rumah tak dapat pahala i'tikaf. Tidur di surau saya dapat pahala i'tikaf. Apalagi tidur di masjid yang baru ini, yang cantik ni, lagilah i'tikaf, lagilah pahala i'tikaf. So saudara yang sekalian. So itu tuan-tuan, saya nak menjelaskan dan mengakhirkannya. Macam mana sahabat-sahabat tuan-tuan, macam mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap tentang Ramadan ini. Apa dia kata tuan-tuan? Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau ya'lamul ibadu Ramadan latamanna ummati an takuna as-sunnatu kullaha Ramadan. Innal jannatu latuzayyana Ramadan man ra'sal hauli bil ila al-haul." Cerita dia tuan-tuan, sahabat-sahabat ni minta kepada Allah. Apa yang sahabat minta tuan-tuan dapat? Berbeza dengan kita. Sahabat-sahabat minta, oleh kerana sifat Ramadan begitu hebat, hebatnya Ramadan, penghulu segala bulan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan dibelenggu, iblis dibelenggu. Apa sahabat minta? Ya Allah, kalau kau boleh tunaikan permintaan kami, wahai Allah. Apa dia? Jadikanlah semua bulan itu Ramadan. Tuan cuba bayangkan. What the company was asking? Semua bulan, 11 bulan yang berikutnya, semuanya Ramadan. Semuanya Ramadan. Sebab mereka merasa manisnya Ramadan. They tasted the sweetness of Ramadan melalui Al-Quran dalam Ramadan, tahajud dalam Ramadan, qiyamul lail dalam Ramadan, istighfar dalam Ramadan, zikir dalam Ramadan, sedekah dalam bulan Ramadan, infak dalam bulan Ramadan, wakaf dalam bulan Ramadan, tolong orang miskin dalam bulan Ramadan, tolong fakir miskin dalam bulan Ramadan, tolong anak yatim dalam bulan Ramadan. Saudara yang saya muliakan sekalian, akhirnya tuan-tuan saya menyebutkan ketiga perkara nak mengakhirkannya. Pertama, Hasan Ali, engkau hanya hidup mungkin beberapa bulan saja lagi. Kawan-kawan kau semua dah tak ada. Harun Din dah tak ada. 35 tahun saya berkawan dengan Harun Din. Ismail Kamus lagi lama tuan-tuan, dekat 38 tahun saya berkawan dengan Ismail Kamus. Hasan Din tidaklah selama dengan Harun Din. Hashim Yahya pun tidak selama dengan Harun Din. Tapi Datuk Ishak Bahru agak lama, walaupun dia senior 5-6 tahun daripada saya, tapi lama saya berkawan dengan dia. Saudara-saudara, apa dia? Saya dah, kalau boleh dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, saya dah satu ruang baru, satu cerita baru, satu bab baru, satu keyakinan baru, satu bentuk keimanan yang baru untuk saya hayati Ramadan 1445 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mesti buat keputusan. Tadi dalam munajat saya, tuan-tuan dan puan ya, saya penuh, semua penuh. Tapi ada satu tarikh tuan-tuan dan puan ya. Kalau misalnya tuan-tuan ada qiyamul lail, tuan-tuan perlu rasa-rasa lah nak merasakan macam mana saya pimpin qiyamul lail.
7 hari bulan itu saya terangkan qiyamul lail. 7 hari bulan. 8 hari bulan itu kita buat qiyamul lail. Saya kosong itu. Dia sampai 8 aja. 9, 10 tu orang dah ada balik dan sebagainya. Kalau adalah ruang di sini. 7 hari bulan malam tu mesti penerangan qiyamul lail mesti tuan-tuan. Kalau tak diterangkan, contoh di jalan kebun tu tuan-tuan, surau dia tak berapa besar. Tapi tuan-tuan nak tahu berapa ramai yang datang. Pasal penerangan yang diberikan kepada malam sebelumnya. Pagi besoknya qiyamul lail. Laki-laki 147 orang, perempuan 63 orang tuan-tuan. 200 lebih tuan-tuan datang. Pagi tu. Ni, yang kebun ni. Tadi di surau Pandan Mewah. Tuan-tuan, malam tadi bila saya menerangkan, mula-mula mereka sediakan makanan untuk 50 orang. Bila saya menerangkan malam tadi tentang the virtues of qiyamul lail, the benefits of qiyamul lail, qiyamul lail sebagai ingredient pertama utama dalam Ramadan, kita tadi tuan-tuan ditambah daripada 50, 150, 200 untuk kita sahur pagi tadi. Saudara, kalaulah tuan-tuan, katalah saya satu tadi hadiah kosong pun, iaitu 7 penerangan, 8 kita buat qiyamul lail mula pukul 4. Semain tasbih, semain taubat, munajat. Antaranya kita buat zikir munajat. Saya telah merakamkan zikir munajat 40 tahun yang lalu tuan-tuan. Masih ada lagi, di radio masih didengar, di TV masih didengar, radio swasta masih didengar. Zikir munajat saya tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Antaranya, ya Allah, 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 ya Allah. Tadi saya zikirkan tu tuan-tuan. Sedu sedang di belakang, sedu sedang di belakang. Manusia menangis mencucurkan air mata mendengar zikir-zikir itu. Bila dia dengar pula saya punya munajat dan perempuan, Masya Allah, mereka berendam dengan air mata pagi tadi. Tuan-tuan, ada hadis yang diulas oleh ulama, ini ulama ulas. Kalau pagi kita bangun buat qiyamul lail macam itu, tumpah sebutir air mata. Tuan-tuan nak tahu apa ceritanya? Sebutir air mata itu memadamkan api neraka ikut ulasan 70,000 tahun. Nangislah. Kalau seseorang tak boleh nangis, cuba nak nangis, tak boleh nangis. Apa tanda tuan-tuan? Tanda hati kita mati dah, separuh mati dah hati. Pokok layu mati tak apa. Tanah rambutan yang berbuah baru 2 kali, tapi akarnya dah dimakan dengan ulat-ulat. Mati pokok itu, tak apa lagi mati. Kucing kesayangan mati, tak apa lagi. Tapi kalau hati mati tuan-tuan, apa tanda hati mati? Dengan azan punya kuat. Saya dengar azan tadi kat sini tuan, punya kuat ni. You punya PA system ni one of the best in the world tuan-tuan ni. Tapi saya nak tanya tuan, rumah yang paling dekat dengan masjid ni, yang paling dekat, berapa jauh rumah yang paling dekat dengan masjid ni? 300 meter. 300 meter yang paling dekat. 300 meter kalau buat motosikal dalam 60 saat ni. Tapi mana manusianya? Mana manusianya? Tak ada rumah tuan-tuan yang tak ada 2-3 biji kereta. Tak ada rumah tak ada motosikal. Ada rumah ada motosikal besar. Kenapa tak pacu motosikal datang ke masjid ini menyambut azan? Zaman sahabat, mereka tidak akan sembahyang di mana tempat azan tidak diazankan. Mereka hanya sembahyang berlari menyambut azan untuk sembahyang di mana azan diazankan. Itulah puasa ibadat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, amalan yang perlu dibuat dalam bulan Ramadan ini, saya nak ambil ada 7 sunnah. 7 sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pertama, tuan-tuan dan puan, ialah tahajud. Jangan tinggal tahajud, qiyamul lail. Jangan tinggal qiyamul lail. Jangan tinggal tahajud. If you wanted to convert Ramadan from adat into ibadat, one of the things that you must do is qiyamul lail atau tahajud. Hadis mengatakan, tuan, sallu bil lail walau raka'ah. Sembahyang malamlah kamu, walaupun kamu mampu melakukan setakat 1 rakaat. Do not leave qiyamul lail behind. Do not ignore qiyamul lail. Do it, even you are only able to do satu rakaat. 1 rakaat dah cukup. Did you do this morning? Did you do it yesterday? Did you do it last week? Are you sure your children also doing the same thing? Inilah tentang persoalan. Nombor 2, Quran. Kita baca Dr. Amin. Macam mana baca tadi? Lajunya, hafaz Quran, manusia asal Quran, masuk ibadah. Englishnya bagus, Arabiknya bagus, Urdunya bagus, personality-nya bagus, amalannya bagus. Cukup bagus. Inilah tuan-tuan, manusia yang akan mati dalam husnul khatimah. Doa berapa kali diulang tadi? Husnul khatimah diulangnya, su'ul khatimah diulangnya, husnul khatimah, su'ul khatimah, husnul khatimah, su'ul khatimah. Berapa kali diulang kita, tuan-tuan? Dan dia manusia yang mempraktik. From what I see him using my own eyes, inilah calon husnul khatimah. Sejak yang saya tahu dengan dia, tuan-tuan, tak adalah nak umpat orang itu, nak umpat orang ini, sebut orang itu, sebut orang itu. Tak ada. Sepanjang perjalanan tadi, tuan-tuan, daripada Surau Pandan Mewah sampai ke Mari tadi ni, perjalanan dalam 35 minit tadi. Quran je mulut dia, Quran. Bilalah saya nak sampai standard macam dia. Walaupun saya dah 45 tahun bersyarah ni, tuan-tuan, tapi standard saya jauh lagi dibandingkan standard dia. Saya dah pimpin qiyamul lail sejak 45 tahun yang lalu, tuan-tuan. Masa tu siapa dia? Ustaz Nasuha pimpin qiyamul lail. Ustaz Syahar di Jeram sana pimpin qiyamul lail. Osman Ibrahim, Allah, inilah semua dah meninggal dah. Semua dah meninggal. Ustaz Nasuha dah meninggal, Ustaz Syahar dah meninggal, Osman Ibrahim dah meninggal. Satu lagi Badrul Amin, saya tak tahu dah meninggal ke belum meninggal. Seorang lagi Hasan Ali lah, tuan-tuan. 45 tahun yang lalu. Masya Allah. Kemudian tuan-tuan puan, Quran ni tanggungjawab. Tanggungjawab Quran ni, tuan-tuan, ada 5. Tetap satunya adalah fardu wajib. Baca yang pertama. 5 tanggungjawab terhadap Al-Quran. Terutama untuk menjadikan puasa ini ibadat, bukan adat dalam bulan Ramadan. Yang kedua, setelah membaca, memahami. Kita ni, saya ni, tuan-tuan, kita faham at the first level. Orang yang ada degree dalam Islamic Studies, dia kena masuk ke dalam lagi, dia kena gali dalam lagi, dalam lagi, of which I am not one of them. Dia gali lagi. Memahami. Yang ketiga, menghayati. Faham kat mana, tuan? Faham di mana? Faham di sini. Ya, the mental faculty, your brain, that is a place in which comprehension is, kat sini. Yang keempat, menghayati. Hati di mana tu? Menghayati. Di mana menghayati? Sini. Di mana? Sini. Hati kita. Yang keempat, menghayati. Yang ketiga, membaca, memahami, menghayati. Yang keempat, mempraktik. Kalau Islam kata wajib taat, hormat mak bapak, mesti hormat mak bapak. Kita tak boleh lalu depan mak bapak dengan mendada macam tu. Tak boleh. Tak boleh lalu dengan mak bapak ada dekat situ, tak memandang muka mereka satu persatu nak meninggalkan rumah. Mak ada, bapak ada kat situ, pandang muka mereka, salam mereka, peluk mereka, cium mereka.
baru ada barakah meninggalkan rumah, baru ada rahmat meninggalkan rumah. Kita buat, kita ajar anak kita begitu. Tuan bukunya, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya dah tulis 43 buku, ini 3 buku yang terakhir. Salah satu buku ni nak jadikan anak tuan-tuan anak yang soleh, anak yang soleh. Satu chapter dekat sini namanya tuan-tuan anak derhaka. Bacakan chapter ni tiap-tiap malam. Minta salah seorang anak kita tuan-tuan bergila-gila di antara mereka, mak duduk situ, bapa duduk situ, anak-anak duduk situ, anak dara duduk situ, anak turun duduk situ, baca satu malam 2 muka surat, 2 minit setengah. Ambil chapter mengenai anak durhaka. Dalamnya ada satu chapter namanya anak durhaka. Bukunya khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan tak nak ke anak kita mengkhidmati kita sampai akhir hayat ni? In short, this book telling us, telling your children, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang solehah. Tuan-tuan sakit, dia khidmati. Tuan-tuan terbujur menjadi jenazah, tangan anak kitalah yang memandikan, tangan anak kitalah yang mengkafankan. Anak kita datang ke bangi tuan-tuan, bukan imam ni, bukan imam di sini yang mengimamkan. Anak kita, anak tuan-tuan, afdal mengimamkannya. Saya dah bagi tahu anak saya, kalau saya mati, rumah saya depan masjid di Taman Tun ni. Semua 2 kali sembahyang. Sembahyang yang pertama di rumah saya dah sebut dah, kau jadi imam. Sembahyang yang kedua di depan masjid, dalam 20 langkah masjid Al-Ghufran. Kita minta pada imam supaya mengundurkan diri, anak saya jadi imam, anak yang kedua jadi imam. Itu seolah-olah wasiat saya tuan-tuan. Saya dah bagi tahu anak saya. Okey. So saudara, yang ketiga, tadi membaca, memahami, menghayati, mempraktis. Yang kelima, menyebarkan Al-Quran. Saya dah tanya tuan-tuan, tuan-tuan pernah sebarkan Al-Quran? Tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan sebarkan? Tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan buka maknanya, tuan-tuan sebarkan di tempat kerja? Tuan-tuan jumpa satu cerita dalam Al-Quran, tuan-tuan sebarkan? Masa tuan-tuan minum kopi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan baca tuan-tuan satu muka surat tuan-tuan cerita tentang Fir'aun, macam mana Fir'aun dimatikan oleh Allah di Laut Merah itu. Tuan-tuan cerita dengan kawan yang memancing bersama-sama. Kemudian yang keempat, yang ketiga, tahajud, Quran. Yang ketiga, masjid. Jangan tinggal masjid. Kalau tuan-tuan tinggalkan masjid, Allah tinggalkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tinggalkan masjid, Nabi tak kenal tuan-tuan. Kalau Allah tuan-tuan tinggalkan masjid, Nabi tak bagi syafaat kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tinggalkan masjid, neraka terbuka untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tinggalkan masjid, pintu syurga tidak melambai tuan-tuan. Masjid sampai kepada peringkat rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Peringkat macam mana? Sampai tuan-tuan rindu kepada masjid, rindu kota komuni, masjid kota komuni. Aku rindu imamnya, aku rindu bilalnya, aku rindu kuliah-kuliahnya, aku rindu tazkirah-tazkirahnya, aku rindu bacaan Al-Qurannya, aku rindu suara-suara yang datang sini, aku rindu melihat malaikat-malaikat yang meraihkan aku. Rindu kepada masjid. Next, salat duha. Jangan, ini sunnah, 7 sunat Nabi ni. Jangan tinggal salat duha. Salat sunat duha rakaatain lillahi ta'ala. Ada buku mengatakan 18 kelebihan duha, ada buku 21 kelebihan duha, ada buku saya baca 47 kelebihan sembahyang duha. Jadi anak kita yang mana dia tahu sembahyang duha? Anak kita dah umur 26 tahun, sekali pun tak pernah sembahyang duha. Saudara, macam mana? Nabi tak pernah tinggal sembahyang duha, sahabat tak pernah tinggal sembahyang duha. Duha daripada matahari, matahari naik sebesar-besar sampai azan zuhur. Takkan masa itu kita tak ada masa nak sembahyang 2 rakaat sembahyang duha? Takkan tak ada. Tapi kenapa tak buat? Okey, kemudian sedekah. Tuan-tuan, saya hanya nak menyebutkannya. Di luar sana tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada 3 buku ni tuan-tuan. Yang buku-buku ni insya-Allah. Mana kita punya apa mat? Sijil wakaf. Sijil. Tak ada.
Tadi saya tunjuk tuan-tuan buku yang pertama, Khidmati Ayah Bonda hingga akhir hayat. Buku yang kedua tuan-tuan, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku, saya tulis buku ni. Ini buku yang terakhir daripada 43 buku yang saya tulis. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Siapa Ketua Bidadari Syurga? Apa tabiatnya? Apa kelakuannya? Apa amalannya? Amalan malamnya apa? Amalan paginya apa? Amalan tengah harinya apa? Amalan petangnya apa? Apa hubungan dia dengan Allah? Apa hubungan dia dengan Rasul? Apa hubungan dia dengan suami? Apa hubungan dia dengan anak-anak? Apa hubungan dengan jiran tetangga? Apa tuan-tuan? Apa kelebihan dia? Macam mana pakaian dia? Macam mana rupa dia? Macam mana fikir dia? Macam mana mindset dia? Ini semua saya bincang. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan ni menjadi ketua bidadari. Di syurga nanti ada hundreds of millions of bidadari. Bidadari itu terus dicipta, diletakkan di syurga. Tetapi bidadari ini akan sujud kepada isteri tuan-tuan. Sebab isteri tuan-tuan adalah ketua bidadari syurga. Siapa dia? Semuanya persoalan ini tuan-tuan. Bacalah supaya isteri kita nampak satu gambaran. Bacalah supaya isteri kita termasuk dalam lingkungan. Bacalah supaya isteri kita tertawan untuk menjadi ketua bidadari syurga. Buku yang ini, dan ini yang diulang-ulang oleh Dr. Amin tadi. Husnul Khatimah. Buku ini tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saudara-saudara, ketiga-tiga buku ni, saya tulis buku ni, saya cetak buku ni, saya edar buku ni, sebahagian daripada hasilnya saya tumpah masuk terus dalam akaun Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah yang sedang dalam pembinaan. Tuan-tuan ya, kita punya apa sudah siap. Tanah, kerja-kerja tanah sudah siap. Kita dah belanja dekat-dekat 250,000 kerja-kerja tanah tuan-tuan. Dah siap kerja tanah dan kita nak bangunkan selepas hari raya ni insya-Allah mula-mula masjid. Masjid ni 3.8 million tuan-tuan. Boleh memuatkan 1,000 orang masjid dia. Kemudian tu tuan-tuan ya, dengan bangunan-bangunannya, dengan dewan-dewannya. Apa ada kat situ nanti? Ada 4 perkara dekat situ tuan-tuan. Tempatnya di Kampung Lebu, Bentung. Tanah 7 ekar diwakaf. Tuan-tuan dengar cerita. Yang mewakafkan suami isteri, nama dalam keran nama suami. Suaminya property consultant, isteri dia senior lawyer, very senior lawyer. Ada tanah prime land tepi jalan. Tuan-tuan orang Kelantan yang nak balik ikut Gua Musang, tuan-tuan dan puan, mesti lalu tanah ni tepi jalan. Ikut Gua Musang, lalu Mempaka, tuan-tuan ikut kat sini tuan-tuan dan puan. Nak pergi CSR. Saudara, 7 ekar tanah, 1 ekar harganya 160,000. Yang tak apa, aku hilang 160,000 kali 7 ekar, tapi aku yakin, kata orang yang mewakaf ni, Allah akan jadikan mahligai untuk aku dan isteri di syurga. Bila dah wakaf, nama dua-duanya, nama mereka dalam geran sudah tak ada. Nama dalam geran sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang sebagai sole pemegang amanah untuk tanah yang diwakaf. Majlis Agama Islam Pahang melantik Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin, non-profit making. Yayasan Husnul Khatimah sebagai mutawali namanya. Mutawali ni apa dia? Orang yang membangun, orang yang mengurus, dan orang yang mengisi program-program bila siap. Pasal 1 siap 2026 nanti tuan-tuan. Apa benda yang nak diisi? Pertama, Pusat Pengajian Warga Emas. Saudara, saya ambil contoh 3. 1, Kuala Selangor di Yayasan Muhammadiyah. Di tahu klik-klik tuan-tuan, kamu Kuantan, klik-klik tu. Tuan-tuan pernah bawa anak-anak pergi klik-klik tengok. Kat Bekau Kuantan. Satu lagi Jendrami, tuan-tuan Jendram, Yayasan Jendrami. Satu lagi di Segamat. Saya ambil contoh 3 ni. Masya-Allah tuan-tuan. Kita nak bagi yang terbaik. Yang paling bersih, yang paling indah, yang paling selesa, dengan suasana gunung ganangnya, suasana kelilingnya, ekosistemnya yang sangat-sangat menggembirakan. Saudara-saudara, itu yang kita nak buat. The best in the world kita nak buat tuan-tuan, insya-Allah. Okey, yang pertama tadi Pusat Pengajian Warga Emas. Yang kedua, Pusat Penjagaan Warga Tua. Penjagaan. Tadi pengajian, ini penjagaan.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan besok dah tua macam saya, 60-70, anak kita tak pelawa nak duduk dengan dia. Kita duduk di kampung tu dengan lembu, dengan ayam, dengan itik. Menantu pun tak pelawa. Anak ada 6 orang, seorang pun tak pelawa. Jangan duduk rumah dia, tuan-tuan. Jangan. Datang kemari, tuan-tuan. Datang kemari, rutin dia. Semua. Akhirnya ada 350 orang nanti. Semua mesti bangun 4:45 pagi, tuan-tuan. Semuanya mesti tahajud. Semuanya mesti sembah taubat. 1 minggu 7 hari mereka bertahajud. 1 bulan 30 hari mereka bertahajud. 1 tahun 365 hari mereka bertahajud. Tak tinggal tahajud. Kalau duduk di rumah, nak kekal 1 minggu 7 kali tahajud, struggle lah, tuan-tuan, struggle. Okey, yang ketiga. Program yang ketiga ialah kursus pendek seminggu ada 5 modul. Each module running for a week. Tuan-tuan dengar modul dia. Nama modul dia Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 1. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 2. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 3. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 4. Dan Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 5. Belum ada dalam dunia. You can google out, dalam dunia tak ada yang buat khusus Mati Mengucap La Ilaha Illallah 5 modul. Akhir sampai modul yang kelima, insya-Allah tuan-tuan gembira, tuan-tuan confident dengan izin Allah, kita mati mudah mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah ada modul yang keempat. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, khusus 1 minggu, khusus anak-anak yang 15 tahun ke atas. Asalkan namanya anak, 20 tahun pun anak, 40 tahun pun anak, 50 tahun pun anak datang di sini. Nama khususnya khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. 1 week solid khususnya. 8:30 pagi sampai 10:30 malam. 8:30 pagi sampai 10:30 malam. Penginapan disediakan, makanan disediakan. Keselisaannya, hotel bukan 3 bintang, 3.5 star. 3.5 star hotel disediakan ke tempat, insya-Allah. Semuanya dibangunkan atas nama wakaf. Yang datang situ mewakaf. Yang duduk situ mewakaf. Dan insya-Allah kita terima selain berwakaf, zakat kita terima, infak kita terima, sedekah kita terima, amal jariah kita terima. Dan siapa tuan-tuan yang memerlukan tax exemption, pengecualian cukai, siapa yang memerlukan pengecualian cukai, tuan-tuan boleh dapat kemudahan pengecualian cukai untuk program ini, insya-Allah. Saya harap sangat, tuan-tuan, saya harap sangat. Program ini bukan Hasan Ali punya. Program ini bukan Yayasan Husnul Khatimah Hasan Ali. Program ini adalah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I can assure you, if this one is to be erected, when it is done, this is number 1 in the world. Number 1 in terms of content. Number 1 in the world in terms of the coverage of a subject. Number 1 in the world in terms of how it is being run. Number 1 in the world, how hebat benda ni. Kita nak menjunjung Islam, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ya. Ini tuan-tuan, saya ada sini, nama dia Sijil Wakaf Tunai. Sijil Wakaf Tunai. Untuk Anjus Khotimah ni. Saya cadangkan tuan-tuan. Tuan-tuan ambil 4 keping. Satu orang ambil 4 keping. Satu untuk diri, wakaf untuk diri. Satu wakaf untuk isteri atau suami. Satu wakaf untuk mak. Satu wakaf untuk ayah. 4 keping wakaf. Tuan-tuan ambil ni, kita punya meja makan tu biasanya ada cermin. Tuan-tuan sisipkan kepingan wakaf ini, sijil ni, dalam cermin, bawah cermin tu. Panggil anak-anak, tunjuk. Tadi mak pergi kuliah subuh, mak dapat daripada Yayasan Husnul Khatimah ini. Mak ambil ini, mak dapatkan ini 4 keping. Satu untuk mak, satu untuk ayah, satu untuk nenek, satu untuk datuk. Ini gunanya kita nak bantu hal-hal mengenai agama, nak bantu hal-hal mengenai Islam. Dan Allah akan sediakan mahligai di syurga nanti, wahai anak-anakku. Besok bila mak dan ayah pun dah pergi macam Tok Nen dan Tok Wan dah pergi, engkau cari macam ini juga. Engkau cari di mana-mana pun, engkau carilah. Siapa pun kau cari macam ni. Kau buat macam mak. Beli 4. Satu untuk engkau, satu isteri engkau, satu untuk mama, satu untuk ayah. Nama dia tu ada Sijil Wakaf Tunai. Sijil Wakaf Tunai tetap boleh dapatkan.
Sajarul khatimah. Inilah tuan-tuan. Kalau tidak Ramadan itu apa tandanya tuan-tuan? Kalau tidak pengorbanan kita untuk agama itu apa tandanya? Untuk mengatakan tuan-tuan, saya umur 76 tahun tuan-tuan. I've been running days and night, non-stop. I've been preaching, I've been mentioning this one. Wherever I go, I bring along this book, I bring along this one. Tuan-tuan, tak berhenti-henti. Dan saya tak ambil satu sen pun. Saya dermakan apa yang saya ada tuan-tuan. Saya dermakan untuk saya mati dalam husnul khatimah. Saya janji dengan Allah, inilah persembahan akhir saya untuk dibukakan pintu syurga kepada saya, kepada isteri saya, kepada anak-anak saya, kepada kaum keluarga saya untuk mati dalam husnul khatimah. Dapatkan tuan. Dan tuan-tuan nampak insya-Allah ya, pada masa yang sama saya harap tuan-tuan dapatkan. Tuan-tuan dapatkan ini ya. Ada kad saya, ni kad saya, perempuan ni kad. Get this card. Kat luar sana ada tuan-tuan, ada meja dia. Ada apa dia nama Cik Muhammad kat luar tu. Di belakang kad ini ada 6 media sosial. Saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada TikTok, saya ada Facebook, saya ada YouTube. Dari sini tuan-tuan dapat ni, tuan-tuan screenshot, terus screenshot bagi semua konteks yang ada dalam telefon ini untuk mereka pergi menggunakan media sosial ini untuk pergi tengok saya punya kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha. Tuan-tuan, saya punya syarahan yang rasmi, yang tidak rasmi, kuliah untuk remaja, kuliah untuk anak-anak, kuliah untuk orang dewasa, kuliah untuk wanita, kuliah untuk orang lelaki, kuliah untuk ketua keluarga. Macam-macam tajuk tuan-tuan, hundreds of tajuk. Tuan-tuan boleh pergi kat situ free. You need not to pay even a single cents. Tuan-tuan pergilah, saya redakan tuan-tuan. Sebarkan. Inilah kunci pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatkan tuan, dapat screenshot dan sebarkan kepada teman-teman. Satu lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang akhirnya tuan-tuan dan puan, ini yang tuan-tuan dapatkan ni, sumbangan dana Anjung Husnul Khatimah. Ini cerita ni. Dan tuan-tuan ya, nanti tuan-tuan ada satu papan, dalam tu ada kertas papan lapik kertas tu, nama, nombor telefon. Tuan-tuan tulislah nama, nombor telefon. Dalam masa seminggu saya akan hubungi tuan-tuan. Apa juga khazanah yang saya ada, saya bagi tahu dan saya sampaikan kepada tuan-tuan supaya you get yourself updated. The children get updated on religion. Our wife also get updated on what we are currently doing. Dan tuan-tuan jadi tuan-tuan bolehlah. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan di mana yang perlu untuk memberikan tuan-tuan insyaAllah asas-asas ilmu, asas-asas praktis mengenai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, sebagai salah satu daripada saya nanti bila dah siap komplek Anjung Husnul Khatimah, kami tak mau derma orang pun give up dengan kita. Akhirnya kita buat namanya profit centers. Tuan-tuan ya, tuan-tuan yang sakit otot, tuan-tuan yang sakit pinggang, sakit sendi, sakit bahu, tuan-tuan yang migraine, tuan-tuan yang baru stroke, tuan-tuan yang kena heart attack, tuan-tuan yang prostate, tuan-tuan berbagai-bagai tuan-tuan yang memerlukan urut-urutan. Kita ada fisioterapi, tempat fisioterapi. Saya ada 3 orang pakarnya di Setapak, namanya PV128, bangunan PV128 sebelah Columbia Hospital. Tuan-tuan dapatkanlah tuan-tuan. Tuan-tuan call kalau ada makcik, pakcik, gatuk nenek dan sebagainya, kita sendiri misalnya yang mengalami masalah-masalah rehabilitasi, masalah-masalah fisioterapi, tuan-tuan datanglah. Hasil daripada ini, kalau ada keuntungannya, salur terus kepada komplek Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang saya buat tuan-tuan dan puan. Bukan untuk keuntungan hasanah, bukan. Not even one single cent. In fact, I contribute, bukan tuan. Tidak ada mengharapkan balasan apa-apa. Balasannya, saya nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah semuanya ada di sana di luar tuan-tuan. Tuan pergilah di luar, ada Cik Muhammad namanya di luar untuk melayan permohonan. Sekali lagi tuan-tuan, siapa yang memerlukan tax exemption, pengecualian cukai di alu-alu kalau tuan-tuan, kita ada provision untuk memberi tuan-tuan pengecualian cukai kepada mereka yang nak syarikat-syarikat yang nak berderma, syarikat-syarikat nak adopt, tuan-tuan nak ambil satu bangunan sila, tuan-tuan nak ambil masjid itu sila, nak namakan tuan-tuan sila, nak namakan isteri anak sila, nak namakan keluarga sila, tak ada masalah tuan-tuan. It is open for all insya-Allah. Dan akhirnya kita punya Dr. Amin untuk madrasahnya 400 orang anak-anak yatim dan 400 orang fakir yang diuruskan oleh Dr. Amin. Tiap tahun dia datang nak minta sedikit kepada orang Malaysia yang lebih baik daripada orang Pakistan, yang lebih fortunate daripada orang Pakistan.
Berilah tuan-tuan, terus beri. Tuan-tuan nak beri pada Dr. Amir, terus beri pada Dr. Amir. Tak payah melalui saya, tak payah melalui Muhammad. Tetapi yang untuk anjung husnul khatimah, berilah melalui Muhammad di sana insya-Allah. Cukup sekali itu kita buat sikit doa tuan-tuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa istri kami dan suami kami. Ampunkan dosa anak laki-laki kami, anak perempuan kami. Ampunkan dosa abang kakak dan adik-adik kami. Ampunkan khusus dosa insan yang paling kami kasih, insan yang paling kami sayang di dunia ini, ibu dan ayah kami wahai Allah. Ampunkan mertua-mertua kami, ampunkan ipar-ipar kami, ampunkan sahabat-sahabat kami, ampunkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis pagi ini, event pada pagi ini merupakan tempat Engkau akan menurunkan sebutir hidayah. Turunkan sebutir hidayah dalam hati kami wahai Allah. Kami memerlukan hidayah daripada Engkau wahai Allah. Hati kami kosong nak diisi dengan hidayah wahai Allah. Jiwa kami kosong perlu diisi dengan hidayah wahai Allah. Kaki tangan kami kosong perlu diisi dengan hidayah wahai Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah wahai Allah. Turunkanlah hidayah kepada kami. Bagaimana kami nak mati tanpa hidayah? Bagaimana kami dituakan tanpa hidayah? Bagaimana kami nak dimasukkan dalam kubur tanpa hidayah? Bagaimana kami nak menjawab soalan-soalan di permukaan akhir tanpa hidayah? Bagaimana kami nak dihidupkan semula diletakkan di padang mahsyar tanpa hidayah? Ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah majlis merupakan kami akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Kami memerlukan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, istri kami memerlukan syafaat Nabi Muhammad. Suami kami memerlukan syafaat Nabi Muhammad untuk melintasi pintu kubur dan pintu-pintu syurga nanti wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah Nabi mengenal kami wahai Allah. Biarlah Nabi mengenali kami sebagai umatnya wahai Allah. Nabi memandang kami dengan penuh kasih sayang sebagai umatnya. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau dalam perhimpunan kami ini wahai Allah, Engkau mengampunkan dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami sebagaimana yang kami mohon sebentar tadi. Ampunkanlah dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa terhadap Engkau wahai Allah, dosa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa terhadap ibu kami yang kami sayang, dosa terhadap ayahanda kami yang kami cinta, dosa terhadap suami kami, terhadap istri kami, dosa terhadap anak-anak kami, dosa terhadap jiran tetangga dan sahabat tanda kami, dan dosa terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertimbun-timbun, bertimbun-timbunlah dosa. Kami tak boleh bawa dosa itu di alam barzah. Kami tidak boleh bawa dosa itu di padang mahsyar ya Allah ya Tuhan kami. Kalau penampunan ini merupakan kami duduk di taman-taman surga, taman surga kan kami nanti di akhirat nanti wahai Allah. Taman surga kan seluruh anggota keluarga kami di akhirat nanti wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, malam hari ini hari yang ke-20 Ramadan, hari yang terakhir bulan Ramadan, yang kau sebutkan sebagai yang terakhir ini, kami dibebaskan daripada neraka wahai Allah. Ya Allah, bebaskan kami daripada neraka wahai Allah. Bebaskan ibu dan ayah yang telah pergi daripada neraka wahai Allah. Bebaskan anak-anak kami daripada neraka. Bebaskan sahabat-sahabat kami daripada neraka. Ya Allah ya Tuhan kami datang ke rumah Engkau, ini rumah Engkau wahai Allah. Masjid Kota Kemudi ini rumah Engkau wahai Allah. Kami tidak boleh tinggalkan rumah Engkau, karena kami takut Engkau tinggalkan kami nanti wahai Allah. Kami akan datangi rumah Engkau untuk Kau datangi kami. Engkau mesti mendatangi kami. Engkau telah mendatangi kami. Engkau sepanjang-panjang masa dengan sifat rahmat Engkau memberikan kami sesuatu yang tinggi, kedudukan kami di sisi Engkau wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berilah kekuatan kepada kami Ramadan yang terakhir ini wahai Allah. Kami nak jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan ibadat, bukan adat, bukan Ramadan adat wahai Allah. Kami nak jadikan Ramadan ibadat. Dan akhirnya wahai Allah, kami berjanji pada Ramadan yang ke-20 ini, syurgakan kami wahai Allah. Syurgakan istri kami dan suami kami wahai Allah.
Syurgakan anak-anak kami, wahai Allah. Syurgakan keluarga kami, wahai Allah. Syurgakan keluarga kami, wahai Allah. Kalau sedikit amalan-amalan yang kami lakukan ini, amalan ini jadikanlah jembatan untuk kami menuju pintu surga Engkau. Dan kami akan terus menghabiskan umur-umur kami nanti, wahai Allah. Kami nak jadi insan yang terbaik. Kami nak mati dalam Islam, wahai Allah. Kami nak mati dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kami akan mati sebagai muslim, wahai Allah. Matikan kami sebagai muslim, wahai Allah. Matikan kami dalam iman, matikan kami dalam taqwa, matikan kami dalam ihsan. Kurniakanlah kami husnul khatimah, wahai Allah. Kurniakanlah kami husnul khatimah, wahai Allah. Kurniakanlah kami husnul khatimah, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, Kau berilah kasih sayang dan redha Engkau kepada kami. Kasihkan Engkau, wahai Allah. Kau beritahu malaikat-malaikat yang sedang mengelilingi kami ini, wahai Allah, supaya tercatat dalam buku-buku catatan kami yang di sebelah kanan ini. Sesungguhnya kami akan diseru di syurga nanti untuk memasuki pintu-pintu syurga yang Kau sediakan untuk kami, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Khairan, terima kasih kepada pentadbiran Masjid Kota Kemuning. Terima kasih kepada tuan-tuan. Jumpa lagi. Tuan-tuan doakan saya, tuan-tuan. Umur saya sudah 76 tahun, tuan-tuan. Doakan saya sihat, doakan saya selamat, doakan saya masih bertenaga untuk melonjakkan Islam, untuk meletakkan Islam ke mercunya. Dan saya tidak, saudara-saudara yang sudah mendengar saya, sudah pernah mengikuti saya dalam berbagai bentuk, tuan-tuan ikuti saya, doakan. Saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan doakan saya. Mari kita sama-sama memasuki syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.